PR-nya. Sidang PR tu insya-Allah. Jangan takut, sekali lagi. Datang, mbak, adik, kakak kita datang, dengar penerangan. Ada orang marah dengan saya. Kita makin tutup muka ya, kita takut dia bos kita nak. Saja, dia cuma indah elok. Saya takut. Sebelum saya bercakap dengan Zida Ahmad Nazib tu, saya dah bertutup mata ke tu. Inilah pakaian saya dulu dan sampai kini tu. Saya lama dia di Semenanjung. Saya bertugas di Kuala Lumpur. Kemudian saya menetap di Kelantan. Saya tu boleh tahan juga tu selama dah. Boleh tahan juga saya tu bila berkelakar dengan sidak-sidak dacin, dacin masih ada. Boleh tahan juga dulu. Tapi apabila saya berada di lapangannya, kami dipaksa untuk menyatakan perkara-perkara yang tidak benar. Saya rasa ia satu fitnah yang terlalu besar. Saya simak kelak di padang mahsyar kelak, saya cari ni Anwar Ibrahim, ni Anwar Ibrahim, saya nak minta maaf Anwar Ibrahim. Saya simak bila saya mati kelak di padang mahsyar kelak, saya cari ni Tok Guru Nik Aziz, saya nak minta maaf. Segal saya menyebarkan perkara-perkara yang saya tidak mahu. Di padang mahsyar bukan kita tiga aja, bukan saya. Bukan saya dengan Anwar Ibrahim aja, bukan saya dengan Tok Guru Nik Aziz saja. Berjuta-juta, selagi ada nama umat manusia ya kita di padang mahsyar. Kita berdosa dengan Allah, kita boleh minta ampun, bertaubat. Tapi kita berdosa sesama manusia, kita sebar fitnah, kita madah gitu, kita madah yang nyambung juga. Lebih-lebih lagi Facebook ada share. Itulah kata apa teh? Inilah bapa apa itu soal? Bapa iblis, astagfirullahalazim. Kita simak budaya macam ni. Saya bercakap di depan tu kerana apa? Karena saya melihat pimpinan ataupun cara sistem kita tu gunakan cara yang amat kotor, yang amat jijik, menjatuhkan orang dengan fitnah-fitnah. Sebab ialah Allah madah, fitnah itu lebih teruk, lebih kejam, lebih hina daripada orang membunuh. Sebab kita sempat minta maaf. Tak ada esok meninggal dia orang dia anak kita. Kita sempat minta maaf, sinun. Jangan fikir kita nyaman di situ baikon, bapa di sinun kelak kepanasan kita. InsyaAllah ingat ya, dunia juga, hak di dunia juga, tapi kita ingat ada lagi kehidupan kita kekal abadi di sini, insyaAllah. Apapun, terima kasih kepada yang sudi datang di situ. Jangan nanggam muka saya, minta maaf jalan. Memang saya sibuk buka, bukan saya takut, tapi nang keratuk lah, saya, insyaAllah. Jadi saya datang ke bumi kenalan tu, saya nak bercakap, saya sekurang-kurangnya walaupun sikit banyak, tapi sikit kami membantu membuka minda. Di sini jelas. Di sini ni tak orang madah sidak orang Semenanjung sinun mau nak ngamuk sekatinya aja kata orang. Ni tak ada nak ngamuk, dah depan mata berlaku kezaliman, berlaku benda-benda yang hak, benda-benda isi patutnya depan mata. Katuk kita dengar cerita lagi mana daripada kenal kita nak cerita ni sama dia Semenanjung dulu. Tapi di situ orang Sarawak saya minta sikit lah. PR bukan parti yang menyebar fitnah. PR berdiri Ahmad Nazib, calon kita, bukan orang yang suka mengadu domba. Orangnya dilatar belakangkan dengan ilmu agama. Ustaz tu sebenarnya. Jadi kita menolak fitnah. Kita menolak propaganda yang memburuk-burukkan. Kita menolak tipu daya semua. Kita berdiri untuk menegakkan hak. Hak apa? Hak kita. Kita gabung dengan hak orang. Hak kita, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita mempersilakan saudara Arif Amran untuk memperjelaskan ada sesuatu lagi yang perlu kita tahu. Mana-mana yang kita tahu, kita tambah lagi ilmu kita malam itu, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang diraikan calon kita, saudara Ahmad Nazib bin Johari, yang akan mengalahkan Fadilah dalam pilihan raya umum. Kepada insya-Allah yang dihormati Letnan Kenal Besara Abang Hamdan bin Abang Hadari, pengurusi adab Saudara Bujang Syarif, hadirin hadirat, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik,
pengurusi JKKK, Marbot, imam-imam, pengurusi dorong, pengurusi PBB, penyokong Parti Keadilan Rakyat, penyokong Pakatan Rakyat, penyokong Barisan Nasional, penyokong PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu amai-amai, belalang kupu-kupu. 5 Mei datang ramai-ramai, kita selamatkan Sarawak negeriku. Boleh ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada masalah ulcer untuk dia, saya makan gula batu, maaf. Tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Rakyat telah membentangkan manifestonya untuk Pakatan Rakyat bersedia sekiranya Pakatan Rakyat diberi mandat oleh tuan-tuan dan puan-puan menjadi kerajaan yang memerintah Malaysia selepas 6 Mei tahun 2013. Manifesto yang dibentangkan oleh Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan perempuan, antaranya ialah Caruman Wanita Malaysia. Caruman Wanita Malaysia adalah untuk kita menghargai golongan suri rumah, golongan wanita yang tidak pernah bekerja, tuan-tuan dan puan-puan. Pakatan Rakyat cakap kosong. Tidak, ini bukan cakap kosong. Caruman Wanita Malaysia yang dijanjikan oleh Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, telah diamalkan, telah dilaksanakan di negara-negara Skandinavia. Mana negara-negara Skandinavia ini, tuan-tuan dan puan-puan? Negara Sweden, negara Norway, negara Denmark. Negara-negara ini telah melaksanakan perkara ini. Wanita suri rumah, ibu kita, tuan-tuan dan puan-puan, kerjanya kalau nak dibandingkan dengan kerja kita di pejabat-pejabat dan sebagainya, lebih berat daripada kerja kita. Sebab wanita suri rumah mengorbankan masanya, mengorbankan tenaganya, bukan sahaja melayan suaminya, tetapi melayan anak-anak. Kalau anak 8, lagi besar tanggungjawab dia. Tengah suami berdengkur tengah malam, wanita, isteri kita akan bangun untuk lihat keadaan anak-anak. Pagi-pagi dah bangun awal, lebih awal bangun daripada suaminya. Kadang-kadang nak kejutkan suami untuk sembahyang subuh dan sebagainya. Kemudian memasak lagi untuk kita, memasak lagi untuk bekal anak-anak di sekolah, membasuh pakaian kita, membasuh pakaian anak-anak dan sebagainya. Itu kerja siang harinya. Kerja malamnya pula, ingatkan jam 10 malam dia dah rehat. Tapi malamnya suami nak bangunkan dia. Tahu-tahulah apa tujuan dia. Kerja wanita ini, tuan-tuan dan perempuan, kerja isteri-isteri kita, tuan-tuan dan perempuan, dari pagi sampai malam. Kadang-kadang malam tu tak tidur juga. Kemudian bangun lagi pagi itu sampai ke petang, bekerja untuk kita, bekerja untuk anak-anak kita. Jadi atas dasar itulah, tuan-tuan dan perempuan, Pakatan Rakyat menghargai wanita, Pakatan Rakyat menghargai isteri-isteri kita. Dengan bagaimana menghargai kita, tuan-tuan dan perempuan? Dengan mengadakan Caruman Wanita Malaysia. Apa yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Rakyat? Caruman Wanita Malaysia yang tidak bekerja, yang si pernah bekerja duduk rumah semata-mata, jadi domestic engineer. Gelaran baru wanita yang menjadi isteri rumah ni, kita gelar mereka ni domestic engineer. Baik. Kerajaan Pakatan Rakyat akan menyediakan caruman RM50 setiap bulan. Kemudian suaminya pula akan bagi RM10 atau RM20 ataupun sehingga RM100. Jadi dalam hal berkenaan, sekurang-kurangnya caruman yang diperolehi oleh isteri-isteri kita ataupun suri rumah yang bekerja sepenuh masa di rumah, sekurang-kurangnya dalam setahun ada 720. Lebih besar daripada BRIM, lebih besar daripada BRUM dan seumpamanya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang dilihat oleh Pakatan Rakyat, menghargai wanita dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharapkan wanita pula akan memimpin negara kita. Dalam manifesto Barisan Nasional akan menjadikan wanita ini pembuat dasar
berapa peratus yang dijanjikan, saya pun tak pasti. Menjadikan wanita ini sebahagian yang bekerja sama dengan lelaki untuk membuat dasar. Tapi malangnya tuan-tuan dan perempuan, Najib Al-Tantuya menjadi pemimpin yang memegang portfolio wanita. Kemudian tidak mencalonkan Camelia Ibrahim untuk bertanding atas tiket Barisan Nasional. Dan alternatifnya dia kecewa dan bertanding atas tiket bebas. Ini Barisan Nasional melayan wanita macam mana tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita sedih sekarang ni. Kalau Najib sendiri nak pegang jawatan wanita, kalau orang nombor 2 dalam wanita dalam negara ini dipecat dan seumpamanya, apa jaminan Barisan Nasional PBB kepada wanita-wanita kita, kepada isteri-isteri kita, kepada suri rumah kita, kepada ibu kita dan sebagainya. Tuan-tuan kena buat beza dan bandingkan apa yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat, apa yang ditawarkan oleh Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, banyak tawaran yang telah ditawarkan oleh Pakatan Rakyat kepada rakyat, kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, benda ini kita tidak akan realisasikan kalau tuan-tuan dan puan-puan masih takut lagi untuk buat perubahan. Dalam pilihan raya ini, kalau tuan-tuan masih lagi mengundi Barisan Nasional PBB, beginilah keadaan kita esok hari, masa depan kita dan sebagainya. Kita bukan cakap kosong, tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah buktikan di negeri-negeri yang kita perintah di Semenanjung. Pencapaian yang amat membanggakan, mendapat pujian daripada Jabatan Ketua Audit Negara dan sebagainya. Sepanjang 20 tahun di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat, tidak pernah berlaku korupsi, tidak pernah berlaku rasuah dalam kerajaan Kelantan. Begitu juga dengan kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor, di Pulau Pinang dan seumpamanya. Walaupun Pulau Pinang itu bukan diperintah oleh orang Melayu, bukan orang Islam, tapi korupsi, rasuah tidak pernah berlaku sepanjang pemerintahan BFP di sana. Kita di Sarawak ini, kita berkali-kali buat laporan di SPRM, tapi yang malangnya, yang menyedihnya, pemimpin-pemimpin kita berani mempertikaikan kuasa, berani menentang kuasa yang diberikan kepada SPRM. Ini yang kita sedih. Kalau mereka berani mempertikaikan badan seumpama ini, badan yang ditubuhkan di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong, siapa pula kita ini, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi atas dasar itulah kuasa kita sebenarnya, kuasa rakyat ini sahajalah yang boleh mengubah hal ini. Jadi saya merayu sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, 5 Mei dalam pilihan raya ini, dalam proses pemilihan yang akan datang ni, bagi undi kepada saudara kita, saudara Ahmad Nazib bin Johari. Dia mempunyai rekod yang bersih. Dia tak pernah terlibat dalam rasuah. Dia tidak ada harta yang berjuta-juta seperti mana pemimpin Barisan Nasional dan PBB. Pemimpin seumpama inilah yang berani untuk bercakap di Parlimen, sebab dia tidak ada kepentingan. Dia tidak ada perkara yang disembunyikan dalam agenda untuk menyuarakan hak kita di kawasan Pekan Jaya itu. Saya dah kenal dengan beliau, saudara Ahmad Nazib bin Johari, daripada sekolah menengah dulu, tuan-tuan dan puan. Satu kelas dengan dia. Kemudian menyambung pelajaran di Universiti Melaya, satu kuliah dengan dia. Kemudian sambung belajar lagi di UIA, satu kos dengan dia. Kemudian buka firma guaman yang sama lagi. Mungkin mati bersama, saya rasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah kenal dengan beliau daripada sekolah menengah sampai sekarang ni. Dan saya membantu beliau pula sebagai wakil calon di Parlimen Putrajaya ini. Saya minta, saya rayu tuan-tuan dan puan-puan, ajak ibu bapa kita khususnya yang hanya didedahkan dengan RTM, yang hanya didedahkan dengan TV3, sehingga kan mereka ini lebih percaya pada TV3, sehingga mereka ini lebih percaya pada RTM.
Sehingga mereka menganggap berita-berita di RTM ini lebih sahih daripada sahih Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kuasa. Jangan bazirkan undi tuan-tuan dan puan-puan. Undi tuan-tuan dan puan-puan jangan tukarkan dengan nasi bungkus tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tukarkan dengan ais kotak tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tukarkan, jangan bazirkan undi tuan-tuan dengan duit RM5 tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bagi ambil. Sebab kalau kita ambil dengan niat untuk mengundi mereka, ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, ar-rashi wal murtashi finnar. Mereka yang memberi rasuah, menerima rasuah di neraka tempatnya. Wa'ayazubillah min dzalik. Jadi saya tak nak bercakap panjang, saya diberi masa 10 minit saja pada malam ini. Saya rasa masa saya pun dah cukup. Saya serahkan mikrofon ini kepada pengurusi majlis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.